Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Hamidah Abdullah, Irwan Hamzah, Nas Zaki, Nurilis, Ustaz Fatih, Azrina Sulong, Mat dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Bicara kita daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi, iaitu pada bab yang ke-8 muka surat 85. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Berkatalah musannif pengarang, moga Allah merahmatinya, menggunakan kepadanya maqam yang tinggi di akhirat dan memberi kepada kita peluang untuk memanfaatkan ilmu yang dicatatkan ini. Bab ke-8 pada menyatakan keperluan, kewajipan menghindari segala maksiat. Ketahuilah bahawa agama ini terdiri pada dua bahagian. Yang pertama, meninggalkan segala larangan. Yang kedua, melaksanakan segala ketaatan. Meninggalkan segala larangan adalah paling sukar. Amalan-amalan taat mampu dilakukan oleh setiap orang, sedangkan meninggalkan keinginan syahwat tidak mampu dilakukan melainkan oleh golongan siddiqun, iaitulah orang-orang yang benar. Lantaran inilah Nabi SAW sabda, Al-muhajir man hajara as-su'a wal mujahid man jahada hawahu. Rawahu Ahmad. Yang maksud bahawa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, manakala orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang penting untuk kita hadamkan, kita fahamkan. Iaitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, begitu juga dalam kitab Minhajul Abidin dan sekarang kitab Bidayatul Hidayah, bahawasanya manusia ni untuk melakukan ketaatan dia tidak ada masalah. Dia boleh melakukan ketaatan. Suruh puasa, dia boleh puasa. Tarawih, dia akan tarawih. Kalau Ramadan, haji dia akan laksanakan. Baca Quran pun dia boleh buat. Tapi yang sukar bagi mereka adalah untuk meninggalkan maksiat. Dalam puasa, dia mengumpat orang. Ketika tarawih, dia buka aurat dia dan sebagainya. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kita perhatikan kadang-kadang di kalangan masyarakat, bila mereka pergi sembahyang tarawih, bersembang, mengumpat orang contohnya. Orang sibuk sembahyang tarawih, duduk sembang di belakang. Yang perempuan pula kadang-kadang dia pakai baju pun macam tak sempurna. Kan ke kau nak berjumpa dengan Allah? Kau buat perkara yang sunat, tapi kau melanggar satu kewajipan daripada kewajipannya, iaitu menutup aurat contohnya. Jadi inilah tuan-tuan satu masalah yang berlaku. Kadang-kadang dia pergi menunaikan ibadah umrah, tapi bercampur gaul lelaki perempuan, macam-macam perkara. Kadang-kadang dia pergi menunaikan haji, tapi di Arafah tu selamba jadi buka tudung dia supaya diperhatikan orang, nak tunjuk rambut yang cantik dan sebagainya. Macam-macam perkara yang dilakukan oleh manusia. Ketaatan boleh dilakukan, tapi nak meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, ini memerlukan satu mujahadah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Baik. Selanjutnya muka surat 86. Ketahuilah sesungguhnya kamu boleh menderhakai Allah dengan anggota badanmu, sedangkan ialah nikmat daripada Allah atasmu dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadamu. Tindakanmu menggunakan nikmat kurniaan Allah dalam maksiat kepadanya adalah kemuncak kepada kekufuran. Khianatmu terhadap amanah yang telah dititipkan Allah kepadamu adalah punca sifat melampaui batas. Justru anggota badanmu berada di bawah jagaanmu, maka perhatikanlah bagaimana kamu menjaga dan meliharanya. Kerana Rasulullah SAW sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas pimpinan kamu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi Imam Ghazali tekankan kepada kita dalam kitab ni, sekali lagi, sebenarnya segala anggota yang diberikan oleh Allah itu merupakan amanah. Seandainya seorang menggunakan amanah untuk perkara yang merupakan dosa dan khianat kepada Allah, sudah tentulah Allah akan murka kepadanya. Mata sebagai contohnya untuk melihat kebaikan, untuk melihat perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang harus. Tapi sekarang mata dilontarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Berarti kita sudah mengkhianati amanah mata yang sepatutnya melihat benda-benda yang halal itu.
Demikian juga akal fikiran yang sepatutnya Allah beri kepada kita, tujuannya adalah untuk digunakan pada perkara-perkara yang baik, amal soleh, ketaatan, perkara mendatangkan pahala. Tapi sekarang akal fikiran digunakan untuk berfikir perkara-perkara yang haram, mencari dan mencuri hak orang lain sebagai contohnya, berfikir ligat untuk mendapatkan sesuatu benda yang haram. Maka inilah yang dimaksudkan kita telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah. Kita kufur kepada amanah yang diberikan. Kita kufur pada nikmat yang diberikan. Ketahuilah bahawa semua anggota badanmu akan menjadi saksi ke atasmu di hari akhirat nanti, dengan lidah yang fasih lagi tajam yang akan menyingkap segala keburukanmu di hadapan makhluk. Demikianlah firman Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun bima kanu ya'malun. Dalam surah An-Nur ayat 4 Allah menyatakan, pada hari itu lidah, tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bahkan kita semua sedia maklum, sebelum berlakunya kiamat kelak, bukan masanya sekarang, seseorang yang melakukan maksiat bila pulang ke rumah, bercakap dengan isterinya, bercakap dengan suaminya, dan ketika nak bersama dengan pasangannya itu, tiba-tiba pehanya akan mengeluarkan suara dan berkata, wahai fulan, wahai fulana binti fulan, wahai fulan bin fulan. Kalau yang melakukannya lelaki, maka dia panggil isterinya. Peha itu akan berkata, wahai perempuan, ketahuilah olehmu bahawa suamimu telah berzina. Kalau yang lelaki pula, yang isteri pula yang berzina dengan lelaki lain di luar, maka ketika nak bersama dengan suaminya, pehanya akan berkata, wahai lelaki, wahai suami, ketahuilah olehmu bahawa isterimu telah pun berzina di luar sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkara ini kalau kita kaitkan dengan keadaan semasa, tidaklah menghairankan. Pada ini kita boleh melihat kereta berkata-kata. Ada kereta-kereta tertentu ni kalau kita bawa mengantuk, nanti dia bercakap dengan kita, dia speaking dengan kita. Begitu juga kalau kita nak start kereta, dia cakap sebagai contohnya, dia bagi pesan-pesan yang tertentu. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada satu cerita lawak lah. Ada seorang teman, dia ada sebuah kereta Toyota yang berjenama lah tuan-tuan, Toyota yang ada kelasnya tersendiri. Saya tak ingat lah, Estima ke atau Velfire ke apa. Dia kata pada saya, dia memandu kereta pada waktu malam, mengantuk sangat, sampai kat kawasan perkuburan Cina. Lalu kat kawasan perkuburan Cina, tiba-tiba kereta itu berkata-kata. Terkejut dia, kereta tu nampak hantu kat depan ke, suruh break ke apa, dia pun tak faham. Bahasa Jepun lah tuan-tuan, dia kata dia bahasa Jepun. Ada cerita lawak saja. Jadi menceritakan kepada kita bahawa di akhirat nanti anggota badan kita semuanya akan berkata, membuktikan kepada kita tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu juga dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan seal, akan tutup mulut mereka, dan tangan mereka pula akan berkata-kata kepada kami, dan kaki pun akan memberi penyaksian terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi seperti yang telah dibagi contoh tadi, kalau kereta boleh berkata, telefon boleh bercakap, akan datang kita pun tak tahu apa lagi benda yang boleh bercakap keliling kita tuan-tuan. Maka tidaklah mustahil ke atas Allah SWT, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Perkara itu bukanlah mustahil ke atas Allah SWT yang memiliki segala perkara. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah SWT bila menghendaki satu benda, maka dia akan berfirman kun, maka jadilah. Tuan-tuan, sebelum terlupa, saya nak sampaikan pesan daripada pelaja Zahazan Travel. Bagi tuan-tuan yang tak kenal korma McJowl, ni satu korma yang menarik. Korma dari Palestin. Cantik kan? Segar, bugar, besar. Nampak kan? Ni saya buka untuk tuan-tuan tengok dalam dia. Allahu Akbar. Enak sekali menggoda kan? Cantik kan? Korma ni baru sampai dari bumi Syam. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh dapatkan daripada Zahazan Travel. Minta kepada Ustaz Faiz ke, Bashir ke, Haziq ke, tolong masukkan, pinkan apa bagian nak dapat korma ni, korma McJowl. Di samping itu kami juga ada korma Ajwa. Korma Ajwa mudah-mudahan seperti ini disebut dalam hadis Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sihrun. Siapa yang menggunakan korma Ajwa setiap pagi 7 biji, Allah akan pelihara daripada racun dan juga selamat daripada sihir. Janji Rasulullah SAW. Baik tuan, kita pun dah dekat dengan bulan Rajab, Syaban, Ramadan.
Marilah kita start puasa sunat. Baik. Kali yang lalu kita dah bincang tentang adab berpuasa dan juga kelebihan berpuasa seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kita lihat seterusnya. Wahai si miskin. Ini adalah uslub pendekatan Imam Ghazali untuk ditujukan kepada kita. Ya, Suzy Daniel besar kurmanya. Ya, kurma McJoel, kurma McJoel dari Palestin. Baik, wahai si miskin. Miskin yang maksudkan sini lah miskin apa tuan-tuan? Miskin kerana kita nak dibandingkan dengan Allah. Tentulah tidak boleh dibandingkan sama sekali kekayaan yang Allah miliki. Miskin dari sudut hajat, miskin dari sudut kesihatan. Kita ni tak perfect tuan-tuan. Jadi sebab-sebab kita miskin. Miskin ni berarti kekurangan lah. Jangan kita terkejut lah baca apa pula dipanggil aku si miskin ni. Bukan. Miskin yang maksudkan memang kita memerlukan kepada rahmat Allah. Melebihi daripada seseorang memerlukan harta. Kalau harta banyak pun tapi sakit nak macam mana tuan-tuan? Kita perlu pada rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana dalam hadis mengatakan semua orang masuk syurga bukan dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan wahai Rasulullah tanya para sahabat, adakah Rasulullah SAW pun masuk syurga dengan rahmat Allah? Ya, jawapan Nabi SAW. Ya, aku masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan soal amalan kita. Amalan kita menarik rahmat Allah sebenarnya. Jelas para ulama Ahlus Sunnah. Jadi kita melakukan amal saleh dengan tujuan untuk meraih simpati, kasih sayang dan rahmat daripada Allah SWT. Baik, wahai si miskin, iaitu orang yang perlu rahmat Allah, peliharalah semua anggota badanmu daripada perbuatan maksiat, khususnya 7 anggota badanmu kerana neraka jahanam itu laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sungguhnya neraka jahanam itu punya 7 pintu dan setiap pintu itu ada bahagian tertentu daripada mereka yang sesat dan menyesatkan. Jadi anggota-anggota yang dimaksudkan itu kata Imam Ghazali, pertama mata, yang kedua lidah, yang ketiga kemaluan, yang keempat hati, yang kelima telinga, yang keenam perut, yang ketujuh tangan. Inilah pintu-pintu kemasukan maksiat dalam diri kita. Mata bila melihat yang haram, lisan bila berkata-kata yang haram, kemaluan bila terlibat melakukan perkara-perkara yang haram, fahisyah, kaki bila membawa kita pergi ke tempat yang haram, telinga bila mendengar benda-benda yang haram, perut bila makan daripada sumber yang haram, tangan bila memegang melakukan perkara-perkara yang haram. Maka ni 7 punca maksiat dilakukan oleh seseorang hamba. Baik, lihat penjelasannya. Mata. Adapun mata ia sebenarnya diciptakan untuk kamu menggunakannya untuk memberi petunjuk dalam kegelapan. Kamu memerlukan bantuannya untuk melunaskan berbagai keperluan dan kamu dapat melihat berbagai keajaiban dalam kerajaan langit dan bumi dan mengambil iktibar daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka peliharalah mata daripada 4 perkara. Tengok kan bagaimana pendekatan Imam Ghazali menceritakan satu benda dengan contoh-contoh. Ini yang best karya Imam Ghazali. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri pada saya kesempatan untuk kami terjemahkan kitab berikutnya Imam Ghazali. Namanya Minhajul Abidin. Lebih luas bicaranya bandingkan Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah kami berjaya menterjemahkan yang pertama ni, Bidayatul Hidayah. Nanti kami akan ikuti dengan Minhajul Abidin. Dan target insyaAllah menjelang 2022 dengan doa tuan-tuan, sokongan tuan-tuan, kami dapat terjemahkan keseluruhan Ihya Ulumuddin insyaAllah. Baik, kita mengharapkan doa para salihin dan salihat macam tuan-tuan. Begitu banyak manfaat daripada kitab-kitab Imam Ghazali seperti yang telah saya huraikan. Seolah-olah Imam Ghazali ini diberikan oleh Allah satu kelebihan, boleh meneliti, membuka, mengintrospeksi hati manusia, memforensik hati-hati mereka lalu mengeluarkan penjelasan tentang mazmumahnya, mahmudahnya, mengatasinya. Ini sangat istimewa pada karya-karya Imam Ghazali. Tak ada seorang pun yang menulis bab tasawuf melainkan ada pengaruh kitab Ihya Ulumuddin kepada bicaranya. Baik, peliharalah mata daripada 4 perkara. Yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Pada zaman dahulu kalau nak melihat, kena lihat benda yang fizikal, agak sukar. Tapi pada hari ini kita boleh melihat dalam internet. Buka saja, sebutlah apa-apa medsos yang ada pun, media sosial yang ada, Facebook baik, Insta baik, apa saja. Orang nak menarik perhatian ni, seperti kata Dr. Kamarul, ialah dengan mengadakan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita tahyul, cerita-cerita sensasi, cerita-cerita fantasi, cerita-cerita seksual. Tujuannya apa? Untuk mendapat hit yang tinggi. Tapi tuan-tuan yang mulia kaum sekalian, kena ingat, semua yang kita catatkan, semua yang kita kaitkan, semua yang kita sebutkan, semuanya dalam catatan Allah.
ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau seseorang itu mempamerkan auratnya, menunjukkan auratnya, sama ada sengaja ataupun tak sengaja itu dia urusan dia dengan Allah. Kalau sengaja dituntun oleh orang ramai, di-share oleh orang ramai, bayangkanlah berapa banyak dosa yang akan dipikul di akhirat nanti. Allahu Akbar. Riwana Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingatkan anak-anak kita, memanglah ayah, ibu suka melihat anak perempuan yang cantik. Tak ada orang yang tak suka melihat kecantikan. Semua suka. Tapi tuan-tuan, janganlah nak ditayangkan biji mata itu pakai pula purdah, pakaian isteri Nabi SAW. Bukan kebercanggah tu. Orang pakai purdah ni, pakaian isteri Nabi, pakaian yang melambang kesucian, kekudusan, kemuliaan, ya, ketidakindahan dengan dunia. Tapi dah terbalik pada ini, orang pakai itu dengan tujuan untuk menayangkan biji matanya, mempamerkannya dalam bentuk yang tertentu, tergoda orang, rosak iman orang, boleh pecah belah orang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Inilah zaman fitnah, tuan-tuan. Kita dah sukar untuk bezakan perkara yang benar dengan perkara yang salah. Yang kedua, melihat gambar yang mengasyikkan dengan penuh syahwat. Ini juga termasuk dalam perkara yang haram. Dalam mazhab Syafi'i, apa-apa gambar perempuan yang menampakkan auratnya itu adalah zat yang hidup seolah-olahnya. Kita bukan sebahagian daripada setengah mazhab yang Islam macam Zahiri sebagai contoh. Mazhab Zahiri ini berkembang di Spain, Andalus pada satu masa dahulu. Antara pengasasnya, orang yang penting dalam mazhab Al-Zahiri ini namanya Ibn Hazm Al-Andalusi, seorang alim yang faqih. Tapi pandangan-pandangannya ada yang pelik. Itu antara lain mengatakan bahawa keharusan untuk melihat, kalau pada cermin, pada gambar itu bukan zat yang sebenar, itu tidaklah haram macam kita melihat perempuan di hadapan biji mata kita. Pandangan ini tertolak, tuan-tuan, kerana yang dilihat dalam cermin ke, dilihat dalam gambar ke, itu perempuan sebenarnya. Tak adalah orang kata itu batu ke kayu ke. Maka ia satu benda yang haram, jelas Imam Ghazali. Yang ketiga, melihat orang Islam dengan pandangan yang hina. Ini pandangan yang penuh penghinaan, pandangan sindiran, pandangan bersifat mengecilkan, pandangan bersifat merendah-rendahkan orang. Maka ini merupakan pandangan yang menyebabkan seseorang itu dihukum bersalah dan haram di sisi Allah pada matanya melakukan maksiat, maksud Imam Ghazali. Yang keempat, melihat aib orang Islam yang lain. Ini adalah kerja sebahagian daripada orang yang tak bertanggungjawab. Manusia ni memang tak perfect. Semua manusia ada kekurangan, kecuali Nabi-Nabi saja. Maka yang dicari dalam kehidupan orang adalah kelemahan-kelemahan, keaiban-keaiban untuk ditonjolkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Saya terbaca kisah seorang imam yang mulia, namanya Imam, sebagai contohnya Imam Malik rahmatullah alaihi. Walaupun Imam Malik ni seorang guru hadis yang hebat, guru kepada para ulama Ahlus Sunnah, sumbangannya sangat banyak pada Islam, kitab Muwatta'nya. Tapi Imam Malik ni pernah diuji oleh Allah Taala dengan salah seorang anaknya yang tidak suka melakukan kebaikan, yang cenderung untuk melakukan kelalaian. Anaknya itu suka untuk perkara-perkara yang tak baik, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sehingga Imam Malik menjadi sedih dengannya. Walaupun dipujuk, tapi itu tidak makan padanya. Ialah daripada standar kelapa, mungkin ada satu yang ditebuk tupai. Mengapalah kita pergi cari kelemahan orang, tuan-tuan? Yang mana kelemahan orang ni memang ada, memang wujud. Kerana manusia tidak maksum. Kalau Allah bawa kepada kita kisah-kisah Nabi-Nabi dalam Al-Quran, surah Yusuf panjang, menceritakan tentang ujian Allah kepada Yaqub AS, dan sekaligus kepada puteranya Yusuf apabila abang-abangnya cuba untuk membunuhnya, menolaknya ke dalam pergi buta, tuan-tuan. Apakah Nabi Yaqub AS gagal mendidik anak-anaknya yang 10 orang itu? Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka dalam hidup ni kadang-kadang ada ujian. Jangan kita nak kaitkan orang dengan kelemahan-kelemahan yang dia tak mampu nak atasi itu, sedangkan kebaikan-kebaikannya banyak. Kata Imam Az-Zahabi, "Thiqatu 'indana man zadat hasanatuhu 'ala sayyi'atihi." Orang yang thiqah di sisi Ahlus Sunnah Jamaah adalah orang yang kebaikan-kebaikannya banyak, nak dibandingkan dengan kekurangannya. Kerana kekurangan tetap ada, dia manusia. Dia bukannya maksum macam Nabi-Nabi. Baik, kita hendaklah mengelakkan diri kita daripada membicarakan hal-hal keaiban orang-orang Islam yang lain. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang tutup aib orang Islam, maka Allah akan tutup aibnya. Siapa yang buka aib orang Islam, maka Allah akan buka aibnya. Walaupun di rumahnya sendiri pun terbuka aibnya. Contohnya apa?
Contohnya anak-anaknya bercerita tentangnya. Ayah bangun subuh lambat. Ayah tu cakap je lebih kat rumah dia, buat perkara itu, buat perkara ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Padahal si ayah itu pada pandangan manusia sangat disanjung. Tapi akhirnya keluarganya sendiri yang buka aibnya. Isterinya sendiri yang buka aibnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Caranya hendaklah kita kontrol diri kita daripada menceritakan aib orang, tuan-tuan. Kalau kita tak suka dengan satu perkara atau ia tidak menepati Islam, mari kita kata ia tidak menepati Islam tanpa perlu menyebut nama individu-individu tersebut. Kalau kita menyebut individu tersebut namanya, maka bimbang kita sudah diserang penyakit yang lain. Seperti menghina orang, mengaibkan orang, mengumpat orang. Kerana dalam satu hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, zikruka akhaka bima yakrah. Mengumpat itu, kata Nabi, adalah menyebut seseorang keburukannya, menyebut seorang akan keburukan orang lain yang betul-betul ada padanya, itu namanya mengumpat. Manakala kalau engkau menyatakan sesuatu yang tidak ada padanya, maka berarti itu sudah memfitnahnya. Baik, pintu kedua berlakunya maksiat adalah telinga. Manakala telinga, peliharalah ia daripada mendengar perkara-perkara bid'ah, umpatan, perkara yang keji, perdebatan dalam urusan yang batil atau kata-kata yang menyebutkan keburukan manusia. Sungguhnya telinga sebenarnya diciptakan untukmu untuk mendengar kalam Allah, sunnah Rasulullah serta hikmah dan membantu agamanya. Dengan telinga kamu juga boleh mendapatkan kerajaan akhirat yang menjadi tempat tinggal sebenar dan nikmat yang berkekalan di sisi Tuhan sekalian alam dengan cara mengambil manfaat daripada ilmu. Jadi telinga ni tujuannya adalah untuk mendengar benda-benda yang baik, mendengar zikrullah, mendengar doa, mendengar pesan-pesan yang baik, mendengar perkara-perkara yang menyebabkan tumbuhnya, suburnya iman dalam diri, mendengar Al-Quran dan sebagainya. Sekiranya kamu menggunakan telinga untuk perkara yang dibenci, anggota yang sepatutnya memberi manfaat kepadamu itu akan memberi mudarat kepadamu di akhirat. Hal ini kerana kejayaanmu bertukar sebab kehancuranmu. Inilah puncak tertinggi dalam kerugian. Jangan sama sekali kamu nyangka bahawa dosa hanya buat oleh orang yang berkata-kata, bukan orang yang mendengar. Dinyatakan dalam hadis, al-mustabi'u syarikul qail wa huwa ahadul muqtabaini wa huwa ahadul muqtabina. Orang yang mendengar adalah sekutu bagi orang yang bercakap, dan dia merupakan salah seorang daripada golongan yang mengumpat kerana dia mendengar. Kalau dengar je dah kira mengumpat, tuan-tuan. Sepatutnya kita kena ambil peranan. Satu, kena tegur, jangan mengumpat orang. Ataupun kita melihat kita tak boleh nak ubah, kita kena pergi di situ, tinggalkan tempat itu. Ia disebut oleh Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Al-Qawaidul Kubra, kaedah-kaedah utama dalam syarak. Ada kalanya kita tak boleh nak ubah satu perkara. Nama dia iaitulah kita taghyirul munkar. Ada benda-benda munkar yang kita tak boleh nak ubah. Kerana yang mengumpat atau sedang berkata perkara-perkara haram itu orang lebih tinggi pangkat daripada kita, orang yang keras hatinya, orang berpengaruh, yang mana kalau kita tegur pun aghlabuzan, dia tidak akan mengubah. Mungkin tindakan pula akan diambil terhadap kita. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi juga Syekhul Islam. Zakaria Ansari pun dipanggil sebagai Syekhul Islam. Ya, ramai di kalangan para ulama Islam dipanggil Syekhul Islam. Begitu juga Izzuddin bin Abi Salam dipanggil sebagai Syekhul Islam, Sultanul Ulama. Ya, bahawa dalam hidup ni kadang-kadang kita kena faqih, jadi orang faqih. Ada benda yang kita boleh tegur, ada benda yang kita susah nak tegur. Macam contoh kita pergi makan di kedai makan, tak boleh merokok, tapi ada orang yang rokok. Di mana kalau kita menegur, mungkin boleh jadi balahan, pergaduhan, tuan-tuan. Jadi kita pun pergi jumpa dengan tuan kedai baik dan sebut, tuan, bukankah tuan tergantung larangan merokok? Sekarang ada customer yang merokok, tuan. Ganggu kami ada bawa anak-anak kecil. Contoh, tuan-tuan, kerana ada benda yang kita tak boleh nak vokal, nak sampaikan. Ada benda yang kita kena jadi orang yang bijak dalam menyelesaikan hukum. Kalau tak, nanti akan timbul masalah-masalah yang lain. Jadi jadilah orang yang bijak, tuan ya. Yang ketiga, masalah berkaitan lidah. Berkenaan lidah, ia diciptakan buatmu agar kamu menggunakannya untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, membaca kitabnya, memberi bimbingan kepada makhluknya yang lain menuju pada jalannya, menzahirkan segala kehendak agama dan dunia dalam dirimu. Maknanya lidah tujuannya untuk berkata kebenaran, perkara-perkara yang bawa manusia kepada ketaatan, membawa manusia kepada keilmuan. Maka apabila kamu menggunakan lidah bukan pada tujuan diciptakan, sungguhnya kamu telah kufur terhadap nikmat Allah. Lidah merupakan anggota badan yang paling banyak memberi kesan ke atasmu dan makhluk yang lain. Manusia tidak ditelongkopkan ke dalam neraka melainkan kesan daripada ucapan buruk lidah mereka.
Oleh itu kuasailah lidahmu dengan sepenuh kemampuan yang kamu ada, supaya ia tidak menjerumuskan kamu dalam dasar neraka jahanam. Disebut dalam sebuah hadis, inna rajula yatakallamu bil kalima liyudhhika bihi ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Seorang itu bicara dengan satu kalimah bertujuan untuk menggembirakan teman-temannya. Orang putih kata nak enlighten, nak menyeronokkan orang. Sebaliknya, dimasuk ke dasar neraka jahanam selama 70 tahun. Iyazan billah. Kenapa dia berkata perkara-perkara dusta, perkara-perkara melalaikan, perkara-perkara yang mendorong manusia kepada ketawa terbahak-bahak dan lupa kepada tanggungjawab. Ini satu perkara yang perlu dielakkan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Pelihara lidah. Saya terdengar cerita seorang sahabat. Dia punya anak-anak ramai jadi doktor. Ialah orang ni orang baik, orang pandai didik anak. Anak ni ramai jadi doktor. Bukanlah saya ni pada doktor tak berjaya maksud saya. Ni sahabat ni anak-anak doktor. Dia kata anak pertama jadi doktor Ustaz. Bila sampai waktu briefing oleh doktor-doktor yang senior, doktor-doktor senior ni kadang-kadang bercakap tu pedih dengar Ustaz. Ayat-ayatnya, minta maaf doktor-doktor yang dengar ni, mungkin tuan-tuan ada pengalaman di situ. Berkata perkara pedih, kadang-kadang aurat orang pun dia sebutnya, kata perkara-perkara yang pelik-pelik. Ialah dia orientasi di kebaratan. Mungkin dia orang belajar kat UK, kat mana dulu, itu jadi perkara lumrah. Tapi bagi kita orang Islam, belajar kat universiti tempatan dalam bidang perubatan medicine ni, pelik sangat perkara-perkara begitu dikatakan oleh orang Islam. Tapi tahan, lama ayah dia berkata, ginilah nak, kesian kau kita ada balik lambat, on call dan sebagainya, macam-macam ujian, kau kena marah, kena maki hamun oleh doktor-doktor sini pada session briefing dan sebagainya. Inilah ayah cadangkan. Ni yang kau ambil handphone kan, handphone ayah ni kau ambil, bila sampai pada waktu briefing tu, kau letak atas meja, kau tekan. Biar doktor-doktor yang sedang memberikan talk itu, session briefing itu, terkejut. Tanya apa ni? Kata ni saja doktor, saya rakam ni, tujuan balik nanti nak ingat dengar balik semula, takut ada benda yang miss. Cuba itu. Jadi mulai ayah itu tuan-tuan, anaknya pun buat. Anak perempuannya pergi ke petang je bila ada briefing session dengan doktor di sini yang bercakap perkara-perkara yang bukan-bukan tu, yang lu nak sebut payah tu ni. Perkara-perkara yang tak elok tu, dia letak atas meja. Doktor sini tu nak cakap, apa atas meja ni? Ni saya rakam, takut nanti terlupa apa benda ke, nak ingat balik semula, nak dengar balik semula. Mulai hari itu tuan-tuan, berubahlah landscape perkataan. Kerana takut orang rakam. Ini zaman medsos kan, media sosial viral, nanti hantar pada orang atasan. Mulai hari itu tak ada doktor cakap kepada muka-muka tuan. Kita kena hikmah juga menangani isu-isu yang daripada ini. Bijak betul bapak ni tuan. Seorang ayah yang mulia ni mengajar anak-anaknya supaya menghadapi situasi itu dengan bijak. Elakkan orang daripada berkata perkara-perkara yang menyebabkan dia berdosa. Ini satu amar ma'ruf nahi munkar dalam strategi yang sangat bijak. Kalau tuan-tuan ada anak-anak doktor, beritahu kepadanya untuk buat demikian. Saya takutlah doktor-doktor sini nak berkata perkara-perkara yang buruk-buruk, perkara yang keji, perkara-perkara celaan, ayat-ayat yang bukan-bukan itu. Bila dia buat begini, lah orang takut kalau dirakam disampaikan ke pihak lain. Diriwayatkan bahawa ada seorang tentera gugur syahid di medan perang pada zaman Nabi SAW. Lalu seorang berkata, dia sungguh beruntung, dia mendapat syurga. Maka Nabi pun bersabda, ma yudrik la'allahu kana yatakallam fima la ya'ni wa yabkhal bima la yughni. Ketika tentera yang mati syahid itu dipuji oleh temannya, maka Nabi SAW pun menegur dengan berkata, bagaimana kau tahu dia ni mulia sangat, dapat tempat yang agung di akhirat walaupun dia mati syahid? Kamu tahu tak, ada benda yang menyekat seseorang itu dia mati syahid daripada masuk syurga, dia pun dapat rahmat Allah. Mungkin dia pernah berkata-kata perkara yang tidak sepatutnya. Kalau zaman sekarang lagilah banyak peluang untuk termasuk di golongan yang menderita ni tuan-tuan. Pergi posting benda-benda yang kita tak tahu macam mana. Lagi pula jutaan orang baca, ribuan orang baca, ratusan ribu orang baca. Kan kalau kata benda-benda yang tak elok, mengarut tu ramailah orang suka. Tapi kalau kita cakap benda-benda yang bersifat makanan rohani, teguran, perkara-perkara sifat akhirat, orang tengok saja. Tak ada nak viralkan ke, tak ada nak share ke, sebab dia tak sensasi. Saya pernah belajar di sisi seorang ulama antara yang paling alim di Jordan 10 tahun, 20 tahun yang lalu tuan-tuan. 20 tahun lebih yang lalu. Almarhum Syekh Dr. Noor Ali Salman Al-Qudha, bekas mufti Jordan. Dia kalau masuk kelas mengajar, ramai orang tidur daripada yang mendengarnya tuan-tuan.
menyampaikan kuliah memang mengantuk. Tak ada lawak-lawak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi itulah dia ilmu akhirat, bawa kita kepada akhirat. Ketika para sahabat ketawa, maka Allah Taala menurunkan ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bilakah tiba masanya untuk orang beriman untuk mengetahui kewajipan mereka terhadap Allah? Bilakah mereka nak serius untuk agama Allah? Adakah dalam bab cerita akhirat pun nak suruh ketawa, tuan-tuan? Cerita jalan alam barzah pun nak kena ada gelak ketawa? Cuba jawab sendiri. Tak cukup ke dengan program-program lawak yang telah kita tengok? Cerita lawak jenaka yang disampaikan oleh seseorang. Nak dalam program agama pun kena ada gelak ketawa juga ke bahawa nak datang tengok? Ini teguran lah, tuan-tuan, kepada beberapa individu yang kena ada gelak ketawa, Ustaz, barulah orang tengok. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Para ustaz ini mereka seperti doktor dalam bidang perubatan, cuma mereka merawat hati. Doktor juga doktor akhirat. Doktor perubatan itu dia tak, tuan-tuan, cakap benda-benda tak perlu, melawak jenaka, lawak-lawak bodoh, ada tak, tuan-tuan? Tak ada kan? Doktor tu cakap benda yang serius, benda yang mengubah orang, dapat jaga kesihatan orang, kebaikan orang. Begitu juga sepatutnya jalan kerohanian. Ketawa itu sikit-sikit adalah dia macam garam dalam makanan. Kalau berlebihan, ia merosakkan. Kalau kurang, ia tawar terus. Jadi inilah perkara yang disebut ditegur Nabi SAW, bahawa orang ini berkata-kata perkara yang menyebabkan dia berdosa, terhalang di masuk syurga, walaupun dia mati syahid. Yang kedua masalahnya, wahai Rasulullah, Rasul menjelaskan bahawa mungkin dia tamak dalam harta kekayaan yang sepatutnya diagihkan kepada orang lain. Ya, jadi kalangan para ulama, bila mereka melakukan dosa, mereka berpuasa. Kalau mereka melakukan dosa, mereka sedekah dengan harapan supaya ke akhirat besok sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah terhadap mereka dalam melakukan dosa. Kalau yang melibatkan umpatan kepada orang, kan sukar kalau kita nak jumpa dengan orang itu berkata, fulan minta maaf fulan, itu saya mengumpat engkau. Ya, boleh cakap itu orang. Susah, tuan-tuan. Setiap bulan kena pelempang pula nanti. Memang sukar kalau kita dah buat dosa pada orang, nak cakap pada orang susah. Itu sebab kata Imam As-Samarkandi, begitu juga Imam Al-Ghazali dan Ihyanuddin, kadang-kadang ada hak-hak kemanusiaan yang kita tak perlu sebut pada dia. Kerana menyebutnya bukan menambah kebaikan, menambah masalah lagi. Maka memadailah kita bangun di kejauhan malam berdoa kepada Allah untuk keampunan bagi pihaknya. Kita sepatutnya berdoa untuk kita, anak isteri kita dah kena masuk ke dalam kota itu dia pula, kerana dosa kita kepadanya yang tak selesai di akhirat nanti, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, kami cuba cadang kepada tuan-tuan memiliki planner ni. Aku ingin jadi baik. Planner ni tujuannya apa, tuan-tuan? Tujuannya untuk muhasabah diri. Kerana kalau kita tulis kat telefon, mungkin telefon kita tak ada bateri dan sebagainya, tak konsisten. Tapi kalau kita tulis kat sini, saya pun tulis, tuan-tuan, apa-apa yang target-target yang saya letak. Ni ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai contohnya. Ni muhasabah diri secara sistematik. Kami cuba syorkan kepada tuan-tuan. Ni semayang-semayang kita lakukan, qabliyah, ba'diyahnya. Moga-moga ada peningkatan. Ni undated diary, tuan-tuan. Challenge yourself. Aku ingin jadi baik. Setiap kita nak jadi orang lebih baik, maka marilah kita ambil manfaat daripada diary ni, tuan-tuan. Sengaja cetak macam ni, macam cacat, bukan cacat, sebenarnya tujuannya untuk mudah dibuka. Kan? Jadi kita ada target tahun ni apa dia, dengan keluarga apa dia. Letaklah masing-masing target. Dia tak ada date, tak ada tarikh. Tujuannya supaya kita boleh, kalau kita terlupa, kita nak teruskan, just move on, teruskan saja. Jadi, tuan-tuan, ni satu peluang untuk kita perbaiki diri. Saya masyurkan tuan-tuan supaya ada diary seperti ini. Kalau ada ni pun alhamdulillah. Tak ada pun bolehlah diary mana-mana ke. Cuma kelebihan dalam diary ni seperti ni, gambar kata dia ada siap, dia plankan, ada doa-doanya, ada ayat-ayatnya, ada insya-Allah padanya ada banyak manfaat, tuan-tuan yang berkasihan. Jadi seterusnya, apa lagi dosa ini maksudkan dalam kaitan tentang lidah ini? Yang kedua, yang peliharalah lidahmu daripada 8 perkara. Yang pertama, dusta. Pelihara lidahmu daripada dengan sengaja kamu dalam bergurau senda, kamu berkata perkara-perkara dusta. Jangan biasakan diri kamu berdusta ketika bergurau, kerana ia mendorongmu untuk turut berdusta dalam keadaan sengaja. Sedangkan dusta termasuk satu daripada asas utama dosa-dosa besar. Bila kamu sudah dikenali dengan sikap suka berdusta, gugurlah kredibiliti kamu dan kepercayaan orang kepadamu. Mereka akan mandang rendah dan menghinamu. Bila kamu mengetahui betapa buruknya sifat dusta yang ada pada dirimu,
Lihat sikap dusta yang dilakukan orang lain. Bagaimana dirimu menjauhinya, memandang hina padanya, dan kamu rasa keji atas pemohongan yang dilakukan. Maka lakukan perkara seperti itu pada semua aib dirimu, kerana kamu tidak akan mengetahui keburukan aibmu, melainkan apabila kamu belajar daripada orang lain. Oleh itu, sesuatu yang kamu pandang jijik pada diri orang lain, setentu kamu dipandang jijik oleh orang lain kepadamu. Akhirnya kamu tidak akan suka hal tersebut berlaku pada dirimu. Jadi Imam Ghazali suka membuat satu analogi, bandingan, tamsilan, supaya kita nak lihat satu benda itu buruk atau baik, lihatlah jika ia ada pada orang lain. Bagi kita lihat daripada orang lain, orang ni bagus, maka hias diri kita dengan sifat itu. Kalau kita melihat perkara itu buruk, maka begitu juga jika ada pada diri kita pun akan dipandang buruk oleh orang lain. Yang kedua, berkaitan dengan dosa lidah ini, mungkir janji. Hindari menjanjikan satu perkara namun tidak memenuhinya. Sikap ihsanmu terhadap manusia adalah berbentuk perbuatan tanpa melibatkan ucapan. Sekiranya kamu terpaksa berjanji, jangan sampai mengkirinya melainkan kamu dah benar tidak berdaya memenuhinya atau ada halangan yang mendesak. Hal ini kerana mungkin janji merupakan salah satu tanda nifak dan akhlak yang buruk. Kalau orang itu mungkin janji, dia mempunyai sifat munafikin. Dia tidak jadi munafik, tapi dia sudah ada sifat munafik. Kita kena beza ni, munafik ni ada dua. Satu munafik akidah, itu yang disebut oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafikun berada di neraka yang paling bawah, lebih bawah daripada si kafir. Itu munafik akidah. Kalau munafik akhlak ni, mungkin disebabkan satu daripadanya mungkin janji. Maka bila seseorang memiliki sifat ini, hendaklah dia berusaha untuk mengatasinya. Kadang-kadang berlaku kepada orang-orang bisnes, tuan-tuan ni. Maklumlah orang bisnes ni banyak wang. Dia bercakap macam-macam benda. InsyaAllah saya nak buatkan untuk tuan demikian-demikian. InsyaAllah saya nak derma. Tiba pada waktunya, bila kita datang, ada lain pula fikirannya. Dia pun dah terlupa apa dia cakap. Nak jadi sekretari ataupun PA kepada orang-orang berkedudukan ni, payah juga nak sebut. Kan kalau sebut banyak-banyak kan, kena pancung pula. Jadi tuan-tuan, elaklah berjanji. Kerana orang berjanji ni selalu mungkin janji. Tuan-tuan ni, masuklah orang bertunang. Satu hari Nabi SAW duduk dan mendengar bicara dua ekor burung di atas pokok dekat dengannya. Nabi SAW pun senyum. Maka anak-anak pengikut-pengikut Nabi SAW pun menjadi hairan. Kenapa Nabi Allah senyum? Share dengan kami apa yang berlaku ni. Nabi SAW berkata, seekor burung yang terbang mengelilingi yang bertenggek itu burung jantan. Dia berkata kepada yang bertenggek itu, kalau engkau menerima pinanganku, aku akan binakan untukmu mahligai dari kaca. Mana aku tak tergelak, kata Nabi Sulaiman. Macam mana burung nak buat rumah daripada kaca? Kita manusia pun tak boleh nak buat rumah daripada kaca. Ini kan pula burung janjinya kepada burung betina itu. Likulli khattabin kazzabun. Orang yang bertunang itu banyak berbohong, kata Nabi Sulaiman. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, Nabi kita SAW ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik dalam peristiwa hijrah, maka Nabi SAW telah pun berkata kepada Suraqah ini, baiklah kau pulang, jangan bocorkan rahsia kami. Kalau kamu pulang, aku janjikan untukmu mendapat gelang Maharaja Parsi. Main tu tuan-tuan, Nabi SAW baru nak pindah ke Madinah. Belum nampak lagi riak-riak kemenangan pada masa itu, tapi Nabi telah menjanjikan kepada Suraqah bahawasanya engkau akan dapat gelang Maharaja Parsi. Bila berlaku perkara tersebut tuan-tuan? 4 tahun lepas Nabi wafat SAW, Sayyidina Umar menjadi khalifah lepas wafatnya Abu Bakar sebelumnya itu. Kemudian tentera Islam pun pergi membuka negara Parsi. Dan perkara pertama yang Sayyidina Umar pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketua tentera di Parsi itu, nanti dapat gelang Maharaja Parsi, berikan kepada Suraqah. Tengok janji Nabi itu satu kebenaran. Tapi janji di kalangan orang-orang macam saya, kadang-kadang selalu kita tak tepati tuan-tuan. Jadi awasi diri kita. Yang ketiga, mengumpat. Pelihara lidahmu daripada mengumpat. Dalam Islam, mengumpat lebih buruk daripada berzina sebanyak 30 kali. Berzina itu dosa besar. Mengumpat itu lebih besar daripada berzina. Betul ke begitu tuan-tuan? Demikianlah yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Ya, jadi tuan-tuan, sebenarnya semua itu dosa besar. Berzina dosa besar. Ia menyebabkan keturunan, menyebabkan berbagai perkara. Jelas Imam Izzuddin bin Abdul Salam di kitabnya Qawaidul Kubra itu, apakah implikasi daripada berzina ni tuan-tuan? Menyebabkan orang hilang tanggungjawab, hilang kepercayaan, pergaduhan keluarga, anak lahirkan itu tak ada tempat naungan. Ada berpuluh-puluh masalah dengan zina. Tuan-tuan, ini dosa besar sebenarnya.
Jangan seorang pandang, oh kalau begitu boleh berzina lah. Mengumpat dosa kecil dibandingkan dengan zina. Bukan begitu maksud Imam Ghazali. Maksud Imam Ghazali, semua ni dosa besar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, hendaklah dijauhi. Jadi maksud sebenar mengumpat adalah menyebut perihal seseorang satu yang dia tidak suka. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, kamu dikira sebagai pengumpat yang zalim. Jauhilah umpatan atau ahli ibadah yang hipokrit, iaitu kamu memahamkan maksud satu ucapan secara tak langsung dan berkata, semoga Allah membaiki dirinya kerana apa yang dilakukan telah membuatku bersedih dan berduka cita. Kita mohon kepada Allah agar memperbaiki diri kita dan dirinya. Sungguhnya ada dua keburukan terhimpun dalam ucapan, iaitu yang pertama, mengumpat apabila kefahaman terhasil daripadanya. Yang kedua, menyucikan diri sendiri dan mengujinya dengan cara menyatakan kesalahan dan mendoakan kebaikan orang lain. Ya, ada orang tuan-tuan, dia cara mengumpat dia memang smart, kata Imam Ghazali kat sini. Dia nak mengumpat orang macam mana? Dia cerita kebaikan orang tu. Dia kenal tak Imam Fulan bin Fulan? Kenal. Tahu tak? Anak dia kena tangkap basah baru ni. Sian. Apa tujuan dia tuan-tuan? Apa tujuan dia? Tujuan dia nak menaikkan imam tu ke? Tak. Tujuannya hati itu bersarang segala rasa dengki, rasa hasad kepada imam itu. Maka dia mencari cara untuk meninggikan orang itu, dilambungkannya, mungkin dibalingnya. Ini maksud Imam Ghazali. Menceritakan kebaikan orang itu, tapi di sebalik kebaikan itu dia mengandungi jarum peniti yang sangat jahat, sangat buruk. Tujuannya untuk memperburukkan orang itu, mengaibkannya, mencerita kelemahannya, bagi tujuan mendedahkan rahsia-rahsia yang tak sepatutnya kita cerita kepada orang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ini cara mengumpat yang sangat keji tuan-tuan. Tapi seandainya maksud daripada ucapanmu semoga Allah membaiki dirinya itu doa, maka doakan untuknya secara sembunyi walaupun dia telah menyebabkan kamu bersedih. Tanda kesedihan yang sebenarnya ialah kamu tidak mahu membuka kesalahannya dan mengaibkannya. Tindakan kamu menzahirkan kesedihan terhadapnya sudah dikira membuka aibnya. Macam tadi aku cerita. Kenal tak Imam sekalian? Oh, dia kalau semayang memang biasa suara dia. Tapi kesian dia. Bau-bau ni, anak perempuan. Mula tuan-tuan, nampak cerita itu macam baik. Kesian dia. Tapi di sebalik kesian tu, ada, mati kau, aku nak cerita keburukan kau. Inilah dia tuan-tuan, sifat yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Memadailah firman Allah berikut bagimu untuk menjadi penghalang kamu dan melakukan umpatan ini. Iaitu firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah ada pada kamu sifat kamu ingin mengumpat orang lain. Adakah kamu suka untuk memakan daging saudaramu yang telah meninggal? Makan daging manusia tuan-tuan. Jadi sungguhnya Allah mengumpamakan orang yang mengumpat itu pemakan daging mayat. Mayat yang sepatutnya dikebumikan itu tak dikebumikan, dah jadi busuk, membusuk, dia potongnya, dimakannya. Sanggup tak tuan? Satu perkara lagi yang boleh menghalangmu daripada mengumpat kaum muslimin ialah kamu fikirkan, perhatikan dirimu sendiri. Adakah kamu keajaiban yang boleh dilihat atau tersembunyi? Adakah kamu merupakan pelaku maksiat secara sembunyi atau terang-terangan? Kamu jangan fikir manusia saja punya keaiban. Kamu pun punya keaiban. Orang pun akan cerita keaiban kamu. Kamu tunjuk pada orang begini, tengok jari ni. Ni 3 ni balik pada siapa? Balik pada kita. Nampak tak? Tunjuk pada orang ni 1 pergi ni, 3 ni balik pada kita. Kan itu Imam Syafi'i berkata, la yantikan bika sawatan fakullukum auratun walinasi alsinu wa ashir ma'rufin wa sahmi man itada wa farik walakin billatihi ahsanu, kata Imam Syafi'i dalam diwannya. Bahawa kalau kamu nak hidup selamat, jangan cerita keaiban orang. Kerana keaiban itu akan terpalit pada dirimu, akan kembali pada dirimu. Kamu tunjuk 1, 3 balik pada kamu. Bergaulah dengan manusia dengan cara terbaik dan ampunkanlah kesalahan orang kepadamu. Itulah cara kamu dapat hidup dengan tenang, aman, damai. Baik, sikit saja nak habis lagi tuan. Apabila kamu mencari hal itu, maka ketahuilah bahawa kelemahan orang tadi untuk membersihkan diri pada satu perkara yang kamu sandarkan kepadanya sama seperti kelemahan kamu sendiri. Kecuaianmu adalah sama dengan kecuaiannya. Bagaimana kamu benci terhadap aib dirimu dibongkar, begitu juga dia benci halnya dirinya dibongkar. Jika kamu menutup aibnya, Allah menutup aibmu. Jika kamu dedahkan aibnya, Allah pasti menghantar lidah-lidah tajam yang akan mencari-cari kehormatanmu di dunia. Kemudian Allah membongkar pula aibmu di akhirat. Auzubillah tuan-tuan. Seandainya kamu lihat kepada luar dan dalam dirimu, lalu kamu pun tidak menemui satu keaiban dan kekurangan pada sisi agama maupun dunia, ketahuilah bahawa jahilmu terhadap satu aib sendiri adalah seburuk-buruk kebodohan. Tiada aib yang lebih besar banding dengan sifat bodoh.
Jika Allah mahukan kebaikan padamu, maka Allah akan menjadikan kamu melihat aibmu terlebih dahulu. Sikap kamu melihat diri sendiri dengan pandangan redha dan puas hati merupakan puncak kedunguan dan kebodohanmu. Bila kita rasa diri kita ni confident, aku ni tak ada aib, sebenarnya itu tanda kita bodoh, jahil, tuan-tuan, kata Imam Ghazali. Kasar bahasa ni, tuan-tuan. Betul, supaya orang ni sedar. Kalau tak sebut perkataan-perkataan macam ni, dia rasa berlapik-lapik, maka tak sampai kepada matlamatnya. Kita penggunaan kata-kata ni, biar penggunaan kata-kata tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita guna perkataan bukan menyekat orang daripada keburukan, menggalakkan orang untuk buat keburukan lagi. Contohnya macam ayat merempit. Bagaimana merempit? Merempit bunyi dia tak adalah buruk sangat. Cuba kita gunakan ayat lain. Ayat-ayat yang maknanya orang naik motor berlumba-lumba dengan cara yang haram ini, maka ayatnya lebih buruk dan malu untuk digunakan. Tapi bila sebut perkataan nampak macam buruk ke baik, nampak macam okey apa. Jadi penggunaan perkataan ni penting dalam dakwah, kata Al-Imam Ghazali. Ada waktu kamu gunakan bahasa yang lembut, ada kalanya untuk didik diri kamu dan mujahadah, menekan dia, mu'atabah yang kita belajar dalam proses pengisahan diri itu, maka kena gunakan perkataan-perkataan yang lebih kasar supaya kita tahu bahaya perbuatan jenayah maksiat yang berlaku itu. Baik. Namun jika kamu sifat jujur pada sangkaanmu, bersyukurlah kepada Allah dan jangan rosakkannya dengan mencela manusia dan memburukkan kehormatan mereka, kerana perbuatan itu termasuk dalam sebesar-besar keaiban. Baik tuan, kita berhenti kat sini. Mudah-mudahan sekali yang baik ini ada manfaat pada bicara ini. Pendidikan kejiwaan bersifat tarbiyah ruhaniah ni tuan-tuan. Seperti yang saya baca tulisan Dr. Kamaru Sa'adan. Kalau tuan-tuan melihat video ni baik, share lah kepada orang Islam yang lain. Kerana kita nak kebaikan disebar. Kita nak supaya orang lain dapat jalan keluar dari masalah-masalah mereka lalui. Ya, itu sebab antara doa Nabi SAW yang paling banyak bagi dia amalkan, doa ni juga dibaca dalam doa iftitah dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya, kita amalkan doa ni tuan-tuan. Saya ijazah kepada tuan-tuan doa ni pendek ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta al-masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku daripada melakukan dosa-dosa macamlah engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma naqini min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Doa ni Nabi baca dalam iftitah baginda sallallahu. Kata Imam Nawawi, kita bila baca doa iftitah ni kena pelbagai lah, kerana ada banyak versi, variasi yang sampai kepada kita daripada Rasulullah sallallahu. Saya ulang sekali lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku daripada dosa-dosaku macam kau jauhkan di antara timur dan barat. Ada dosa-dosa ni yang kadang-kadang menyebabkan kita hook, tuan-tuan. Kita dah buat kita macam tak boleh nak elak, ketahagi nak melakukannya lagi. Maka mohonlah kepada Allah dengan doa ini, moga-moga Allah menjauhkan kita dengan kecenderungan untuk melakukan maksiat itu, sebagaimana tiadanya pertemuan di antara timur dan barat. Allahumma tahhir, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosa itu, hilangkan keseluruhan aku yang melakukan dosa-dosa itu, macamlah dibersihkan baju yang putih hingga ia kelihatan putih melepak. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma naqqini min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosaku dengan air, dengan salji, dengan benda, dengan sesuatu yang sifatnya sejuk. Ketika ditanya kepada Syekhul Islam oleh anak muridnya, kenapa pula membersihkan hati dengan air yang sejuk? Kan ke bersihkan satu dengan air yang panas lebih berkesan? Kan ini kalau kita beli mesin basuh, ada mesin basuh yang boleh jadikan air tu warm, panas, baju lebih senang untuk bersih. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi mengajar kita berdoa sebagaimana dibersihkan air yang sejuk? Jawapannya tuan-tuan, kata Syekhul Islam, kerana dosa ini dia meluap-luap dalam hati. Dosa ni menyebabkan hati itu menjadi panas tuan-tuan. Kerana ia sebahagian daripada neraka sebenarnya. Melakukan kemaksiatan ni menyebabkan seorang itu kecenderungannya meluap-luap. Nafsu itu sentiasa disebut meluap-luap.
maka air yang sejuk itu menyedarkannya, mendinginkannya, melunakkannya. Maka amalkan doa ni tuan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku daripada kecenderungan untuk buat dosa itu sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Berarti tiada pertemuan antara keduanya. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosaku macam dibersihkan baju yang bersih itu sehingga putih melepak. Ya Allahumma naqqini min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosaku dengan air, dengan salji, dengan sesuatu yang sejuk. Kerana dosa itu sifatnya panas. Tuan, baik, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada pagi ini. Moga ada kebaikan dan manfaat padanya. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan kitab ni juga. Kita baca setiap pagi, Ahad, Sabtu dan Ahad, Bidayatul Hidayah. Inilah buku yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Sebahagian yang ada di pasaran itu, mengikut penelitian saya, dia terikat dengan bahasa seberang, bahasa Indonesia. Yang ni memang diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Sangat baik dan tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya mendapat ijazah baca kitab ni pada guru kami, Syekh Dr. Noor Ali Saman Al-Qudha. Baik, jadi tuan-tuan boleh amalkan buku ni. Mudah untuk faham. Sekian tuan-tuan. Sekali lagi saya menyuruh tuan-tuan bagi yang berkesempatan untuk puasa pada bulan-bulan pilihan ni, bagi mereka nak bersahur, nak berbuka puasa, mari gunakan kurma McJowl Super Jumbo besar. Yang datang dari Palestin, produk of Jordan, Palestin, baru sampai kepada kami, McJowl. Tuan-tuan dapatkan detail maklumat di bawah. Nak beli untuk sendiri ke, nak hadiah kepada ibu ayah ke, sedapati anak-anak kecil pun boleh makan. Didik mereka untuk dekat dengan kurma, makanan-makanan Rasulullah SAW. Itu juga bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan birkah Habatus Sauda. Ini adalah merupakan produk birkah Habatus Sauda yang digalakkan oleh Nabi untuk penggunaannya sebagai satu ikhtiar dalam musim berlakunya pandemik macam sekarang tuan-tuan ni. Dan Nabi sabda ia merupakan rawatan kepada semua penyakit dan kematian, Habatus Sauda. Kami hasilkan dalam bentuk seperti ini tuan-tuan. Tengok kan, makan 2 pagi, 2 biji pagi, 2 biji malam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh telan tuan-tuan. Alhamdulillah. Boleh kunyah, boleh telan. Habatus Sauda, birkah, dan begitu juga kurma ajwa. Kurma ajwa pun kami ada. Alhamdulillah. Syukur setakat ini saja dulu. Mari sama kita akhiri kuliah pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan, jangan lupa sekarang dah masuk waktu duha. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan, marilah tunaikan sembahyang sunat duha. Dapat buat 2 rakaat, alhamdulillah. Dapat buat 4 rakaat, alhamdulillah. Nabi kadang-kadang melakukan sampai 8 rakaat sembahyang sunat duha. Bagi yang belum biasa melakukan, ingatkan ini merupakan satu tanda syukur kita kepada Allah. Dan mereka yang menunaikan sembahyang sunat duha ni akan dipermudahkan Allah segala urusannya pada hari ini. Sekian dari saya. Sampaikan video ni, komen, share, like. Beritahulah kepada sekalian umat Islam yang ada dan kuliah yang saya adakan di Facebook ni. Mudah-mudahan padanya ada manfaat, ada jariah bersama kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.